Anak-anak tak hormat kek guru. Saya dah mention mana yang dah berusia lanjut dan masih bekerja, mana saya tua lagi lah. Sebab saya dah mention orang zalim yang dia pun dia tetap baik-baik pada dia. Kenapa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada Tuan pengerusi acara, yang bahagia Tuan pengerusi Surau Al-Iman, Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Surau Al-Iman, pucung utama, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian. Saya mula-mula pada luar macam pernah sampai tempat ni kan apa dah 3 kali. Bila masuk dalam baru saya ingat AJK yang paling goma pakai baju sama ni lah tempat kan. Dulu saya ingat sekali saya datang waktu tu tengah teruk banjir sampai runtuh jambatan tahu kan, dulu pucung kan. Sekali saya datang nak beritahu dah lama tak datang kan. Terima kasih lah kerana sudi mengundang, dan hari ni bagus lah. Saya memang tahu dulu apa tak tagline program tu. Sekarang ni login pahala ya. Dulu apa? Dulu masaj iman. Yalah. Dulu ada kan. Bagus lah. Kreatif surau ni. Bagus. Tahniah lah. Bertuah lah penduduk kat sini. Tapi jawatankuasa yang apa? Yang kreatif. Dia mula-mula kan senang nak buat tu. Ada je orang cakap tak payahlah. Tapi bila dah buat okey je kan. Login pahala at Surau Al-Iman kan. Login masuk, mana insyaAllah pahala boleh dapat. Apa banyak tak tahu boleh dah. Tengok per tahap kita dalam surau ni, buat apa perangai kita buat dalam surau ni. Rajin beribadah, banyak kita dapat kan. Kalau banyak lolap, pahala lolap lah. Ada je pahala kan. Dan topik dia cakap tajuk tu, apa khabar hari ni, lama tak jumpa kan. Jadi makna dia lebih kepada untuk menyantuni apa khabar hari ni kan? Ya ke tak tajuk tu betul? Mana menyantuni budi bahasa, adab dalam bermasyarakat kan? Yang mana yang makin makin dipinggirkan. Budak-budak dah mula tak hormat kat orang tua, anak-anak tak hormat kat guru. Bukan kata guru kat surau ni, kadang guru kat sekolah pun tak hormat. PDPR itu tengok berapa ramai budak tak masuk kelas kan. Kat bandar-bandar besar not even 10% kehadiran dalam kelas. Apa masalah? Nak kata online internet tak clear, situlah pencawang berkumpul kan. Apa lagi nak kan. Apa yang kurang? Yang kurangnya adalah dari segi adab dia. Termasuklah juga dalam cerita tu tadi tentang apa khabar, lama tak jumpa tu tadi. Maksudnya orang dulu-dulu tu lah ya ada apa khabar, lama tak jumpa kan, lama tak jumpa, risau. Nabi, kalau kita tengok dalam Nabi sendiri, 3 hari je Nabi tak nampak orang tu, Nabi akan tanya sahabat, mana pergi Abu Bakar, ada demam ke? Nabi akan tanya. Mana pergi Umar, dah 3 hari tak nampak dia. 3 hari Nabi tanya lah. Kita kadang 3 hari tak perasan kan. Dah sebulan kan bertanya, lama tu tak nampak dah. Dah mati tu tak nampak kan. Jadi pada kata tu lah beza dia kan, beza dia. Dan bila cerita tentang silaturahim ni, dia adalah aspek yang sangat kritikal. Buat silaturahim ni ramai orang yang ambil ringan kadang-kadang. Adik-beradik boleh putus saudara kan, hanya disebabkan benda yang tak apa-apa, bukan benda besar pun. Sebab dia tanah yang masing-masing tak dapat bergaduh, masing-masing tak dapat pun kan. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu digelar al-wasil
Al-wasil iaitu penyambung silaturahim apabila dia bersifat al-mukafi'i, iaitu orang yang menyambung silaturahim jika saudaranya menyambungnya dan akan memutuskannya apabila mereka memutuskannya. Akan tetapi al-wasil itu ialah seseorang yang apabila terputus silaturahim beliau segera menyambungkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Maka daripada hadis ini nak beritahu kat kita semua apa dia? Yang pertama, Islam ni adalah agama yang mementingkan hubungan persaudaraan. Tu sebab tak sadap hati tengok semua kau sajuk jubur duduk kat luar. Masuk. Dah kapek dah taubat kau sibuk dah duduk luar. Kan masuk dalam. Tu silaturahim sebenarnya. Ramai tak pasal tu. Duduk dalam. Kan kapek pun dah tebal. Dulu tak setebal ini. Bila sujud terbenam muka kan. Lama sikit imam lah baca mendayu yang tadi. Si baik dia baca surah pendek. Baca surah panjang leno berdongku kan. Tu dah cerita kan. Orang perempuan kat belakang dia dengar. Bila ini baca tak panjang. Kan. Jadi benda semua cerita pasal silaturahim. Macam tadi lah. Bertolak-tolak. Awak lah. Semua tak nak ke depan. Silaturahim itu cerita tu. Kan dia ramai orang tua yang mengutamakan yang muda. Orang muda ditolak ke depan. Abang tu tak lama seorang tu. Orang muda ni pula nak menggantikan. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Tu konsep dia. Kan? Hubungan silaturahim yang baik dan bersifat al-wasil akan mengukuhkan lagi perhubungan sesama Islam. Al-wasil, penyambung silaturahim itu bukanlah orang yang mengharapkan balasan daripada saudaranya. Jika saudaranya bersilaturahim, maka dia pun akan membalas dengan silaturahim. Tapi al-wasil ialah orang yang segera menyambung silaturahim jika silaturahim dengan saudaranya terputus. Dia takut tengok kawan tu senyap, dia marah kat aku ke? Tanya, bila nak minum? Lama tak jumpa, jom lah minum. Belilah. Dalam minum-minum tu, elok dia balik. Kan? Kawan tu akhirnya cakap, aku bukan tak nak minum dengan kau. 10 kali dah minum dengan kau panjang dan yang bayar tak? Kan kau tak pernah bayar pun dia kata, agak-agak lah kan. Gilih-gilih lah, ada time kita pula bayar, contoh kan. Jadi maksudnya dia bukan mengharapkan balasan. Ada juga orang bersilaturahim mengharapkan balasan. Dia nakkan sebab orang tu kaya kan, dia suka bersilaturahim orang tu boleh tumpang macam-macam. Masa tu kawan tu lah baik, dia tu bagus, dia tu tak sombong, dia tolong aku macam-macam. Susah nak cari orang baik macam dia tu. Sekali tiba-tiba dia kena tipu, dia jatuh bankrupt, tinggallah kawan tu. Banyak berlaku. Dia nak kawan dia tu masa senang, masa susah dia tak nak. Kawan tu waktu dia senang dia tak bagi orang dengan sahabat, dia belanja makan, bawa pergi berjalan sama-sama kan, pergi program sama-sama, lepak hotel, minum, makan, bosan, sama-sama makan. Sebab dia kongsi rezeki dia dengan kawan-kawan dia. Tapi bila dia susah, kawan-kawan dia buat tak nampak dah dengan dia. Tak maaf lah, aku tak boleh tolong kau lah, aku banyak hal lah. Itu biasa. Itu ujian hidup kita. Dan saya nak pesan ke semua, itulah dia yang selalu saya cakap. Kebergantungan kepada manusia, kita akan kecewa. Kebergantungan pada manusia, kita akan kecewa. Contoh macam isu banjir. Bila kita letak kebergantungan kita pada manusia, kita harap bomba, kita harap ni kan. Mana bomba, mana ni kebergantungan. Kita akan kecewa. Sebab bukannya bomba tak baik kerja, tapi berapa ramai yang nak cover. Kan? Jangan disalahkan mereka buat kerja, tapi bila dah banyak tompek kono, nak pergi mana dulu ni? Selesai orang ni salah, selesai orang tu salah, sedangkan mereka bertungkus lumus ni. Banyak tuan-tuan minta maaf cakap lah. Saya pergi dekat Taman Sri Nanding Hulu Langat tu, berapa ramai orang situ cakap sukarelawan datang bukan tolong, berbas-bas datang ambil gambar ya. Ada yang berbahas datang. Jangan tuan-tuan bahkan marah mentari ya. Yang sukarelawan tu pun sama. Update kontennya. Kan sekarang zaman konten. Pergi ke rumah orang masa banjir tu, dia kata ada apa-apa boleh kami tolong. Ni ada barang banyak nak bawa keluar, boleh tak bantu kita bawa keluar barang? Tak, kami cuci kepala otak tu, tolong macam tu.
Nak, betul tak? Ni cakap tu orang ni. Yang berbas-bas tuan-tuan nampak yang pun bagus-bagus. Belum tentu dia dah. Itu saya cerita tadi, kebergantungan pada manusia. Dan ini realiti. Kan? Kita berharap orang untuk mudah-mudahan video je boleh tolong kita, tolong anak kita biar dapat masuk asrama. Kita minta orang tu pakai kabel. Sekali tak dapat, kita marah orang tu. Bergantung ke manusia. Dia nak tolong kita. Tiba-tiba ada pula saudara dia pun minta tolong. Dia tolong saudara dia dulu. Contoh. Kecewa tak kita? Kecewa, tuan-tuan. Tapi kalau orang yang bergantung harap pada Allah, dia tak dapat, maka tiga ya keadaan. Bila kita minta sesuatu daripada Allah, tiga je keadaan. Sebagai orang yang beriman, tiga je keadaan bila kita doa pada Allah. Pertama, Allah akan makbulkan sejibi, sebijon, sama macam yang kita minta. Budak-budak sekarang faham tak sebijon? Itu zaman saya dulu sebut sebijon lah tu, sejibi itu kan. Sama macam yang kita minta, tu pertama. Kalau tak tu yang kedua, Allah tak bagi sama macam kita minta, tapi Allah bagi lagi baik lagi. Atau yang ketiga, Allah tak bagi sama, Allah tak bagi lebih baik, rupa-rupanya Allah simpan akhirat besok baru kita dapat. Antara tiga itu saja. Maka kita takkan kecewa. Bang, anak kita tak dapat masuk sama, maka dia minta tolong dengan apa gitu. Rezeki tak ada lah tu, apa susah. Tak apalah, sekolah besok lah. Marah kan? Bangang punya juri tu, dia marah juri. Anak masuk pertandingan, dia marah. Pilih kasih, ini semua bias. Tak berapa dibayar hakim tu. Pertandingan karaoke lorong 6/1 Pucung Utama. Contoh lah. Bangang betul bergaduh sebab karaoke. Kita saya kata tadi, bergaduh sebab bodoh tak ada apa-apa kan. Itu dah cerita tu. Itu yang pertama. Keduanya, antara silaturahim disyariatkan adalah saling mengasihi. Saling mengasihi ni kenapa? Nabi ajar gitu. Dia Islam dan dia sayang Allah dan Rasul, dan dia jaga hubungan dengan Allah, maka kena sayang dia. Lain pada tu Nabi tak ajar. Ada Nabi ajar, kalau dia tak sama parti dengan kau, kau jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia tu geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar suruh baik dengan semua, selagi mana dia tidak menyekutukan Allah, selagi mana dia baik, selagi mana dia baik dan kalangan masyarakat, kita baiklah. Kok dia baik hal pun dia jenis orang ada pula dari segi peradaban, dari segi jiran ni, ada pula perkara yang pernah saya ceramah dulu kan. Mana kata, kalau kita tengok apa disebut oleh Imam Al-Ghazali, salah satu daripada adab berjiran adalah bersabar dengan karena jiran. Itu juga adalah merupakan adab. Tu beza Jadi makna kata mengasihilah antara satu dengan yang lain. Jangan benci membenci, dapat apa? Hidup dah tak panjang, bergaduh pula, apa? Kita bergaduh, mampuilah kau dan tak ada apa-apa dengan kau. Kita putus darah, malam tu tercakik mati. Macam mana nak masuk syurga, tuan-tuan? Tuan-tuan memutuskan satu rahim. Cuba fikir. Orang yang memutuskan bilang tak ada, tapi kita jangan. Dan kita jadi al-wasil tadi, berusaha nak sambungkan. Dan tak nak gaduh-gaduh dengan kau dah. Dan bila nak minta maaf, ingat tak dulu saya kata? Dulu saya pernah sebut, inilah surau Saya sebut apa? Saya sebut dalam bab perhubungan ni, satu benda yang paling mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Ingat tak? Kalau dia tak ingat, maknanya dia tak pernah datang ceramah. Minta maaf dan memaafkan. Itu benda yang paling mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat. Kadang-kadang minta maaf tu, apa salah aku lah minta maaf dengan dia? Aku ni AJK surau. Kau tak nampak baju aku sama, siap logo. Contoh lah. Contoh. Kan?
Aku imam, apalah aku minta maaf dengan dia? Contoh dekat macam tu kan. Yang sama pula, aku pak saudara dia, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Dan yang paling popular, bukan salah aku, kenapa aku minta maaf dengan dia? Itu paling popular. Tapi kalau kita fikir, buat dan padam malam garang, tak sampai settle dengan dia, baik dan minta maaf dengan dia, tak kira lah siapa salah. Itu lagi. Aku boleh maafkan, tak ada masalah, tapi bukan dia. Kau pilih pula siapa yang kau nak maafkan. Apa pasal? Jangan kita susah-susah. Tu belum cerita lagi. Biar dia melutut minta maaf ngaku akhirat esok. Melutut datang minta maaf akhirat esok. Contohlah kan, Ilyas bukan nama sebenar. Diumumkan, malaikat umum Ilyas masuk ke dalam syurga. Contoh. Baru Ilyas nak masuk, seorang malaikat lagi. Nanti dulu. Satu malaikat gitu. Kenapa pula? Dulu Ilyas ni pernah sebut, biar dia melutut minta maaf dengan aku dulu, baru aku boleh maaf dengan dia. Maka kau tunggu dulu, kau tak boleh masuk syurga. Kau tunggu kawan tu melutut dulu. Kawan tu pula kau nak seksa 1000 tahun. Tunggulah. Tunggu. Mana nak? Itu cakap jangan meletakkan benda-benda yang polik-polik tu. Kan? Kenapa? Tanyalah orang yang, ingat tak mak ayah kita dulu-dulu kan? Mak orang tu buat macam-macam, mak dia ni macam ni, mak dia cakap mak macam ni. Biarlah deh. Orang tua dulu macam tu. Biarlah. Mak ambil, mak dia ambil buah kek kebun. Biarlah, halalkan lah, rezeki dia lah tu. Sebab tak nak pening kepala. Tidur lapang, senyum berdongku tidur. Betul tak? Kita pula koma. Kau hajar dia, siap dia. Cuba kita lapangkan hati kita. Itu cara. Saling mengasihi, memuliakan, memberi maaf kepada orang berbuat zalim kepadanya, memberi kepada orang kita tak mahu memberi kepadanya, dan sebagainya. Ini tak nak bagi ke orang yang tak nak bagi. Aku dulu, waktu anak aku masuk universiti buat kenduri, semua orang bagi duit, dia seorang yang tak bagi. Sekarang anak dia lah masuk universiti, tak ada dan bagi dah. Itu satu. Dia balik. Yang kedua, dia bagi. Dan dia kata apa? Dulu anak aku masuk universiti, dia tak bagi pun, tapi anak dia masuk, aku bagi. Pun sama sesio. Buat apa cerita dengan orang? Tapi itu maksudnya, bagi, tetap kita bagi. Tolong bagi. Sebab sekarang dunia ni hidupnya sementara ya kita ni kan. Semenjak datangnya virus COVID-19, orang pucung tak faham tu lah, COVID-19 pun dia faham. Termasuklah varian yang baru ni, apa nama? Macam-macam bunyi. Omicron bantai lah kan. Tapi maknanya datang tu lagi lah, tiba-tiba tangguh lah pergi umrah, dah elok-elok dah susun beg dah, tapi pergi tak apa tu, semua ada pengajaran ke Makkah dengan Madinah pun dah mula jarak-jarak balik lah. Sama ya. Kalau tak ada masalah, pergi dengan Samsul Demat bulan 3 tu bukan promote, lebih kurang. Ya macam tu. Tapi dengan Pak Gayo lah mau tangguh ni kan, parah kan. Aduh, ke UK apa? Hari Sabtu itu apa? 93,000 kes baru sehari. Gila betul. Kira mulalah kita cakap, asyik baik kita 2,000 ya. 2,000 pun tinggi. Kan? 2,000 tu kes yang dilaporkan sebab orang Malaysia sekarang dah selesa. Dia demam sikit kan? Tak apa, ni demam biasa, ditolak Panadol. Tak tahu mampu je soal. Ni cakap tu orang ni. Sebab dia dah rasa apa? Selesa. Janganlah halang kami untuk bertemu dengan kedua ibu bapa kami. Masa nak rentah negeri, mengelintin ni nak pergi, orang tak ada pergi.
Boleh orang teh negeri. Langkawi weh. Habis semua mak ayah kat Langkawi mahal. Langsung mahal siakap. Dah semua tanya siakap ni berapa orang ni? Kek Pucung pun tanya kat Kodan, ni siakap berapa orang tu kan? Dan dah lah tuan-tuan, itu semua tu tajuk lain tu, tajuk lain tu cerita kan. Orang Malaysia ni bagi betis dia nak apa? Tak, satu badan nak. Betul Malaysia tu panggil. Tak ada poho lain. Kebetis nak poho besar sikit ya. Satu badan nak Itulah tuan-tuan, nak macam mana kan? Semua sementara sifatnya. Dalam beberapa tahun saya tak datang sini, berapa kali bertukar pengurusi surau. Tak tukar lagi. Alhamdulillah, tahniah. Pengurusi satu penduduk tukar tak? Tukar. Tak tukar tak? Wih, anda sini lah. Tak boleh lah buat contoh tu. Okey lah tu. Satu kali pangkah, satu kali colup dakwat, 3 Perdana Menteri efek. Tak, ni cerita betul kan? Yang ada pun mencangut. Tu macam sebab apa? Tak nak mungkin nak belakang yang beli tadi. Kan? Kita bukan cerita politik, tapi nak bagi tahu maksudnya apa juga yang kita ada sementara. Masa mula-mula saya ceramah kat sini, saya masih bergelar pengarah undang-undang dan penguasaan. Masa tu saya cuti tanpa gaji. Saya mampu, saya tak cerita dengan orang, saya konjur kat mana, saya diam. Masa tak nak orang call pejabat saya minta saya ceramah, saya tak nak. Saya cuti tanpa gaji. Tapi itulah, akhirnya tiba pencen saya dekat pesara. Saya dekat pesara, tunjuk ke hotel, dapat 10%. Kan? Iya, saya dah pencen dulu. Mana yang dah berusia lanjut dan masih bekerja, mana saya tua lagi lah. Sebab saya dah pencen kan. Orang zalim dengan dia pun, dia tetap baik-baik pada dia. Dan kenapa? Semua dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bertujuan untuk mendapatkan pujian serta habuan dunia. Itu penting. Datang hari ni bukan sebab nak tengok Samsul debat mana pun. Macam tadi budak kan, pegang telefon. Tak ada, dia nak ambil gambar dengan saya. Relax dia. Wah, kau kan ambil gambar tak? Sudah saya masuk dalam. Topek lah. Tak, sebab budak-budak ni pun datang kerana Allah. Oh, cik hayat kau. Yang buat apa tadi bincang tu, nak ambil tak boleh, nak ambil tak boleh. Dia lalu tu kan. Dengan Samsul debat tak dongah kan. Saya melantak lah kau tak cakap, saya tak ada buat dah kan. Iya tuan. Dan daripada dulu sampai sekarang tak habis lagi isu tu. Tinggi weh. Dulu pun tinggi ya. Heboh dah tinggi pasal. Dia ingat Samsul debat tu macam buat tak dongah kan. Tak dongah ni cakap apa pun. Samsul debat sebelah kau tau. Samsul debat sebelah kau. Semayang sebelah pun jadi hal. Iyo. Kan balik kan cerita. Tahu siapa semayang sebelah abang kan ni? Oh. Kan? Tak, tu saya cerita. Manusia ni dia jadi. So hari ni saya nak tanya. Bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Membuat dah koma. Darah tak jalan oksigen tak sampai ke otak kau kan. Bahagia letak kat mana? Hati. Pandai dia jawab. Semua tak hati. Tapi kenapa manusia hari ni jadi tak bahagia? Sebab tiba-tiba dia merayap-rayap naik kat mata. Mata tak boleh tengok apa yang orang ada, menyebabkan dia tak bahagia. Sejak bila lah ukuran bahagia dalam diri kita ni kena tengok orang? Contohlah paling senang, kita ambil gambar dulu, ingat tak zaman Kodak tu? Fuji main, kita ambil gambar cap hantar kat Kodak, berdoba nunggu 3 hari, jadi tak jadi gambar. Lepas dah siap gambar tu, adakah gambar tu kita tampal kat papan kenyataan surau?
biar semua orang boleh tengok. Tak ada kan? Tapi itulah penyakit orang hari ni. Kau nak ambil gambar tu ni, kau orang tak nampak kan? Pahal. Apa sebab? Semua bodoh nak tunjuk kat orang. Kalau tak, hati rasa kurang. Boleh bergaduh suami isteri sebab dia tak ambil gambar. Betul tak orang lelaki? Ini keluar tak ambil gambar pun. Betul ke tidak? Ya. Apa pasal? Bila orang nampak tu baru rasa lapang. Penyakit tu tuan-tuan. Itu yang kita kena atasi hari ini. Ambil gambar, bukannya ambil gambar simpan dalam telefon, tunjukkan keluarga, tak apa. Ingat tak kita cerita pasal adab berjiran dulu? Bila dapat makanan bawa balik, bagi pada jiran. Kalau tak nak bawa, tak nak bagi kat jiran, sorokkan, jangan bagi jiran nampak. Nabi ajar. Dan kalau kamu bagi anak kamu makan buah, jangan kamu benarkan mereka makan di hadapan rumah, takut anak jiran nampak, anak jiran pun nak. Sampai macam tu sekali Nabi ajar. Hari ni kau tunjuk dalam Facebook, satu dunia kau tunjuk. Dengan tahap hari ni kita sedar ada mangsa banjir, ada orang yang tak ada makanan, ada orang tengah susah. Kau tunjuk gambar kau tengah hari ni relax-relax dengan family, berbaring depan TV. Kawan tu sofa pun dah hanyut. Nampak tak? Ini yang sebenarnya kita tak perasan. Ada lah yang cakap, ni akaun saya, suka hati saya lah. Memang akaun tu suka hati kau. Tu sebab ceramah ni nak bagi tahu. Faham? Dia cakap betul. Tuan-tuan bayangkanlah, ada seorang sahabat saya ni lah, saya kena adalah, dia renovate rumah, dia tunjuk gambar dia renovate rumah tu, tak akhirnya siap. Alhamdulillah, siap juga teratak buruk aku ini. Pelhotak tu tuan-tuan. Apa tujuan dengan tu? Kalau istilah budak pucung menganjing kan? Enggak. Kenapa? Apa pasal? Benda ni yang kata penyakit ain tu, bila banyak nak bodoh-bodoh, akhirnya orang doa bodoh-bodoh tak elok kat kita. Bayangkan tu, tak nak tu. Kan? Ya tuan-tuan. Samsul debat hari ni lain kita, besok Asia. Ada Asia tu, jangan risau. Kebetulan hari ni datang ramai tu ya. Kan? Jadi hal Ustaz Aslin ni ambil gambar saya nak kata tu, gambar lain macam cantik Azia ni, sabarlah aku. Kan? Kita bukan kerana nak dapat tujuan dan juga ganjaran habuan dunia, tapi kerana Allah. Tu paling penting. Hidup kita ni biar kerana Allah, lillahi ta'ala. Hidup kita ni nak cari tujuan ibadah ni, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, kau dapat pahala ibadah. Ya, macam tu. Benda baik diizinkan oleh Allah. Kenapa diizinkan oleh Allah tu? Makna caranya pun nak kena baik. Kemudian niat kerana Allah, tu penting. Contoh buat program malam ni, niat nak ambil gambar, dapat ambil gambar lah. Kan? Berpilawar, berkilat semua. Dulu tak ada macam tu dah. Selama saya perhati ni, marmar kot, wallpaper kan. Ada cantik lah. Tapi hari itu saya tengok yang ke di air hitam di Jempol kan, satu masjid tu, memang tulisannya tu cantik sangat, rupanya tulisan tangan orang daripada Johor datang, daripada Kampas. Memang cantik. Saya ambil lah gambar, orangnya frame tu rupanya tulisan tangan. Bagi idea je. Tak ada, bukan, jangan dah tukar pula, buka je. Tak ada, cukup lah tu kan. Kan? Jadi kemudian seorang muslim hendaklah terus menghubungkan satu rahim, terutamanya dengan kaum kerabat dan saudaranya yang lain, meskipun mereka tidak menerima tindakannya itu dengan kebaikan. Kita tetap buat baik dengan orang walaupun orang tu tak terima dengan kebaikan. Ada dia petikaikan, tak payahlah kau nak baik-baik dengan kita orang, boleh jalan nak, tak, tetap baik-baik.
Kan? Kita ada adik, kita ada sepupu. Contoh kan, setiap kali kita buat kenduri, kita buat makan-makan, kita ajak semua datang. Tapi time dia ajak, dia tak ajak. Time dia buat, dia tak ajak kita. Macam mana macam tu? Ada tak macam tu? Belum. Ada dia ajak kita. Kan? Panjang macam tu kan. Sudah, yang paling senang, tauhidkan ajak. Dan walaupun dia tak ajak kita. Dia kadang-kadang ada penyakit tu. Urat putus ke kepala. Tak nak ajak kita ya, urat putus. Nak ajak urat putus macam tu. Jadi biar kita teruskan. Jangan kita balas-balas. Jangan kita balas-balas. Kita tetap buat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Itu tanda-tanda orang beriman. Kan? Tanda-tanda orang beriman. Taat perintah Allah. Kan? Dan juga kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah tanda orang beriman. Macam jiran kita kan. Kan tadi saya sebut tadi Imam Al-Ghazali kata berbuat baik pada jiran tu termasuklah juga bersabar dengan kerana jiran. Kenapa kan? Kita pernah dengar hadis Nabi sebut dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Sahabat tanya siapa dia? Nabi jawab orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Kita tahu tadi tu. Jadi macam mana satu? Dia dah buat jahat dengan kita, tak beriman dah tu. Salah. Maksud dia macam ni. Maksud bukan kata salah sepenuhnya. Maksudnya satu part Nabi sebut macam ni. Satu bahagian lagi cara kita berbuat baik dengan jiran termasuk bersabar dengan kerenahan dia. Kenapa? Maksudnya diri kita ni jangan buat jahat dengan jiran. Satu. Tapi kalau buat jahat dengan kita kena sabar. Sebab kadang-kadang di kalangan jiran kita ada yang mungkin dia tidak biasa bermasyarakat. Dia daripada kecil tak pernah campur orang. Jadi dia tak pandai. Dengan jiran kena macam ni, dengan jiran macam ni. Common sense dia tu tak ada. Jadi kalau orang baik kenduri kenara, dia tutup dengan 4 pintu kan. Sini buat tak takbir rumah ke rumah. Malam raya dulu buat tak? Buat kan? Kan ada rumah tu dia ada rumah tak orang. Kan kita dah mesyuarat lah, kita dah bincang. Kalau rumah yang tak buka pagar tu jangan kita masuk. Jangan bagi salam ni dah, mana yang buka yang kita masuk. Macam tu ya. Janganlah cakap lagi dah. Ada tu bila takbir rumah ke rumah, kita lalu tu elok dia makan sate depan tu. Dia buat tak ada ajak kita ke apa, memang tak lah. Dia buat keluarga dia. Mungkin itu kan. Dan itu adalah adab berjiran juga. Tentang dia tak ajak kita, tu hak dia, tuan rumah. Tu kena tajuk lain tu. Kita contoh kita pergi rumah orang, Assalamualaikum. 3 kali je. Assalamualaikum. Nabi ajar 3 kali bagi salam, tak jawab balik. Assalamualaikum. Dia nampak selipar kau ada ni, tak payahlah. Saya cakap selipar. Aku kena benar selipar kau ni, tak payahlah kau menyuruk kan. Itu hak dia, tuan rumah. Contoh, kita bagi salamnya ya. Katalah Nia dengan tiang kan. Tiang. Dekat tiang tu ada nampak dia duduk kat kursi je ni. Di sana. Kita bagi salam. Dia macam buat tak roti tu. Kan? Lepas tu pahala ni. Kau siap kau. Kau tak bagi dia masuk sebenarnya kita tak ada hak pun kecil hati sebab dia tuan rumah. Lepas salang 2 minggu dia pun cakap, aku minta maaf itu aku tak bagi kau masuk. Waktu lah tu terasa agak hati, dia pun cerita. Sebenarnya Dan tengah bergaduh dengan bini Dan. Takut kau masuk dengan kau terbabit dengan. Nampak tak? Kan? Itu hikmah dia. Islam macam. Lagi satu lagi, kalau bila pergi rumah orang bagi salam, jangan tepat dekat pintu dia tu. Ke tepi sikit. Assalamualaikum. Bila dia buka pintu, salam. Kejap. Dia dapat pintu. Sebab aib dia dalam rumah. Mungkin ada yang tak bertudung. Ada yang tengah menjalan. Tengah tu terangkit kain. Lepas tu bersepah baju dalam, kain dalam semua yang belum melipik. Macam tu lah kan. Tak, ini adab. Penuh macam ni pun Islam ajar. Je fikir. Lepas tu bila pergi rumah orang, jangan komen banyak-banyak. Duduk dalam rumah orang tu kan. Lawak rumah kau, bosan. Masih lah.
Tapi kau sibuk je. Mana? 3 bakul tak beli pek kain. Lemak. Jangan aku tabu benda tu. Bakul kain kawan tu. Lepas tu laki. Dah cakap dah masuk dalam bilik. Laki marah. Laki marah bini kan. Itu adab. Jangan togo-togo lebih-lebih. Kalau aku lah lagi satu ni. Ada orang. Memang kalau kita pakar pun bidang tu. Kalau aku lah yang tak maaf cakap. Aku tak buat dah macam ni. Aku tak buat kabinet macam ni. Aku tak buat ni. Kita buat macam ni. Ni kualiti tak elok ni. Kata. Tak elok. Jangan macam tu. Kau pergi mah orang ni. Terima kasih banyak atas pandangan tu. Kau keluar kam. Betul tak? Jangan kau komen-komen rumah orang. Satu yang perempuan. Dapat dia pergi mah orang tu. Boleh nak beg nak tengok ni, abang pegang beg ni. Dah kita lah pegang beg dia lah merayau atas tu. Urut tu, ya Allah, jamban dia lebar. Habis dia komen ni, bilik air boleh berlari tu. Dia macam-macam lah kan. Tak payah duduk dan diam kat meja makan tu. Satu lagi pergi rumah orang. Bila duduk, bila dah di stesen kan, contoh, duduklah dulu, ikut tempat dia. Kita tak, situ. Kau sadar tak rumah siapa ni? Dia ada sabab dia suruh duduk situ tu. Kita boleh tengok TV apa semua, dia pula siapkan. Dia siap punya makan. Mainlah makan. Tak, mihun tu bawa sini. Wah. Jangan. Banyak lagi pasal berjiran ni. Itu baru kau nak panggil dalam kek-kek nak gaya sok panggil lah. Kan? Jadi makna walaupun tindakan kita buat kebaikan ke orang tu tidak diterima dengan kebaikan, Islam mengajar bahawa setiap kejahatan dilakukan terhadap seorang Muslim tidak boleh dijadikan penyebab terputus silaturahim dan kebaikan. Memutuskan tali persaudaraan bukanlah perkara yang diperbolehkan dalam Islam, sebab Islam mewajibkan setiap manusia itu wajib menjalinkan silaturahim dengan sesiapa pun. Memutuskan tali silaturahim merupakan dosa besar dan sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, yang bermaksud dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, nama Allah, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Apa sebenarnya silaturahim ni? Ya. Silaturahim dalam istilah syariat adalah berkunjung dan bertemu dengan orang lain, baik kerabat maupun bukan, namun makna lebih tepatnya adalah berbuat baik kepada saudara kerabat dengan pelbagai bentuk kebaikan. Menebuat baik dengan orang itulah silaturahim. Berhubung baik dengan orang itulah silaturahim. Itu sebabnya kita dengar, dengar imam tak berapa sihat dah seminggu dah. Jom kita ziarah pimah dia. Itu tindakan silaturahim tu. Datang, jangan melenggang ya. Kan, datang tu bawa lah buah tangan sikit. Dia akan makan apa? Tom yum teh. Bawa tom yum. Bawa dia akan apa? Dia akan makan kuih telinga teh. Kuih telinga ke? Kuih telinga ke? Kan sensitif kan? Dia telinga ke? Kan? Jadi bawa lah kuih telinga ke tu. Bawa. Dia agama kuih pepok. Tak apa pun faham pepok. Pepok tak faham, tanya orang di 9. Ponik aku nak menterjemahan lah. Lama aku cakap di 9 lah. Kan? Jadi mana bagi buah tangan. Cakap yang baik-baik. Kalau orang yang tak sihat. Kau berapa lama nak sakit ni? 3 hari dah bang. 3 hari? Tak ada hal tak ada. Kau makan je baik. InsyaAllah hari kompak kelima elok lah. Dan lu macam tu lah. Ya kau bang. Ya. Kau bagi dah sikit 3 hari. Standby lah. Kawan dan lu macam tu lah. Hari kopek lah. Sumpah tak buyur kot. Tak ada lah guna kawan macam tu. Dan cara menjaga silaturahim ini ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Yang pertamanya, minta maaf. Sentiasa minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Kenduri kau hari Sabtu ni tak dapat datang no. Lah apa hal? Minta maaf siap-siap. Aku minta maaf tau. Kenapa lah? Hari tu kenduri kau tu aku tak dapat datang. La ilallah. Tak apa, faham. Sebenarnya memang kita tak ajak dia.
Contoh lah kan, kita nak terasa sendiri. Tapi budi bahasa cakap, tak ada apalah. Alah, dia pun baik kecil-kecil je. Contoh kan. Nak azan apa? Tak. Biasanya azan tak. Kau tahu je. Tahu je. Kan? Ayat minta maaf tu sebenarnya mempunyai kuasa yang cukup kuat. Dan sekiranya berlaku sebarang perselisihan, maka jadilah orang pertama memohon maaf dan menerima kemaafan. Ingat tak saya pernah bawa cerita tu dulu, yang adik-beradik bergaduh berebut tanah kan sampai bertahun-tahun. Dulu tanah tu semua tanah pinggir, samak, hutan belukar. Jadi bila adik yang bongsu nak, semua setuju. Bagilah kat dia mak, semua sign setuju pindahkan nama bagi kat dia. Dia pun usahakan dia ratakan tanah tu, dia buat agreement, JV agreement, joint venture agreement dengan satu pemaju Cina ni. Dia dapat buat rumah kedai, ompek pintu 2 tingkat, dapat jual dalam 1 juta lebih. Bila dapat jual 1 juta lebih, jadi bila dia dah dapat duit tu, dia pun bagilah ke adik-beradik dia. Seorang ni 25,000, seorang ni 20,000, seorang 30, seorang 5 boleh, seorang 8 boleh. Dia ada 7 beradik. Sama macam tuan-tuan, saya pun tanya soalan yang sama. Asal berbeza lah bang? Asal tak sama? Sebab anda di kalangan mereka tu yang berhutang dengan dia. Dia dah tolak, saya siap hutang. Ya, rupanya dah lah meminjam pula. Dan lepas pada tu timbul isu dia, ujian pada adik-beradik ni adalah bila salah seorang tu dah mula keluarkan idea. Tak sepatutnya dia bagikan beza-beza, dia mesti bagi sama rata. Sedangkan makin semua tak nak tanah. Bergaduh, turun naik mahkamah 2 tahun. Dan akhirnya diputuskan oleh mahkamah, dia nak bagi itu pun untung. Tu mahkamah tak cakap macam tu lah, saya cakap. Mana saya simpulkan daripada keputusan hakim tu lah. Maknanya kalau dia nak bagi boleh, dia tak nak bagi pun boleh. Dia dapat 1 juta lebih, dia bagi 20,000, bagi 30,000, tu hak dia nak bagi. Kalau dia tak nak bagi pun boleh sebab nama dia. Jadi akhirnya mahkamah menolak permohonan. Bayangkan 6 beradik itu satu tim lawan adik seorang ke mahkamah sebab nak tuntut bahagian duit. Akhirnya mahkamah menolak permohonan pihak pemohon itu dengan kos. Dia kena tanggung kos mahkamah semua. Memang kes itu selesai di mahkamah, tapi hakikat dia sampai ke hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hubungan adik-beradik tak baik. Itulah dia tak berbaloi. Sebab saya kata kadang-kadang kita bergaduh untuk benda dunia. Untuk benda dunia kita bergaduh. Kadang-kadang berbaloi tak bergaduh sebab jawatan. Contoh, jawatan pengurusi suatu penduduk. Contoh, bergaduh. Lantaklah kau. Sekali sampai masuk jawatan tu pun kita masing-masing dah tak terdaya. Orang lain pula pegang. Yang kita bergaduh dulu sia-sia kan? Tu sebab kena jaga satu rahim. Ni minta maaf dan memaafkan. Jadilah orang pertama memohon maaf dan menerima maaf. Satu syarat dalam minta maaf dan memaafkan. Satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tak ada syarat. Tu syarat dia. Kalau tak syarat, ni dengan cakap saya, letak je syarat memang takkan baik. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, suruh dia bayar duit aku. Percayalah, bayar pun tak baik. Tak ada syarat, aku memang maafkan dia kerana Allah. Habis duit tu macam mana? Duit tu kalau boleh bayarlah. Tentu. Ada rezeki dia bayarlah. Kalau aku mati besok, minta tolong dia bayarlah kat anak-anak aku ke, mana darah keturunan aku, bayarlah. Tapi aku maafkan dia. Wah, macam tu. Barulah besar hati. Ya, tuan. Orang yang poning-poning ni tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni kita kena sabar. Kalau kita melayan keponingan dia, kita pun poning sama. Orang gila lah. Dia ajak berlawan, poninglah kepala. Ingat tak kisah rimau tu? Rimau dengan keldai. Rimau ni bergaduh dengan keldai. Keldai kau mah, kau nampak tak rumput ni rimau tu? Kenapa? Kau tengok color dia apa? Rimau kau mah hijau tu. Biru tu. Keldai. Hijau lah, biru, keldai kata. Wah, keldai yang mula tanya ni, kenapa kau tanya aku? Hijau, biru tu. Bergaduh.
Macam ni lah. Apa kata? Kita pergi jumpa hakim kita, ketua kita, biar dia putuskan siapa betul. Jumpa dengan singa. Singa kan raja. Raja dia riba. Jumpalah singa. Apa hal ni? Ni aku tak perhati dengan rimau ni. Kenapa kedai? Aku dah cakap rumputnya biru, dia cakap hijau. Macam mana tu? Rumput ni biru ke hijau? Betul lah biru tu. Kan? Kaldai dah cakap dengan rimau. Jadi sekarang kita kena jatuhkan hukuman kat rimau. Rimau dah nganggur, apa hal lah ni? Kan? Apa itu? Kaldai kata, kita kena jatuh hukum kat rimau ni. Apa hukuman? Hukuman dia, aku jatuhkan hukuman pada rimau, kau jangan bercakap dengan sesiapa seminggu. Diam. Kau jangan berlawan, berhujah, berdebat ke apa. Diam seminggu. Tu hukuman aku jatuhkan. Lepas tu Kaldai pun happy lah. Pergilah Kaldai tu. Rimau tak perhati. Dia memfaikan rayuan. Rimau pun cakap, apa hal ni singa? Tentu rumput hijau. Maka singa pun cakap, kau dah tahu rumput hijau, kau berlawan dengan Kaldai yang bangang tu apa? Buang lah maksud itu. Kau membuang masa aku tu. Aku hukum kau ni bukan sebab apa? Sebab kau buang masa aku. Berlawan sebab nak nentukan rumput hijau ke biru. Dah tentu hijau, kau lagi nak berlawan dengan dia. Buat apa? Kau dah tahu dia bangang. Kan kau sama bangang lagi dia. Buat apa? Kan? Tu lah. Saya teringat Ustaz Firdaus, anak kepada Datuk Ismail Kamus. Masa jumpa tu, dia kata, ingat malam tadi ayah gurau. Masa saya jumpa Ustaz Firdaus, dia cerita lah, ayah gurau malam tadi. Masa tu ayah tak apa, sihat sangat lah. Dia tanya, kenapa anak-anak babi tu jalan menunduk? Kata, kenapa mah? Sebab dia malu mak ayah babi tu. Wah, dia pun babi tu. Tak, sebenarnya ada kadang-kadang tu, sebab kadang-kadang kita apa lagi kan macam tu. Dia memang dah macam tu. Kita dalam kejiranan kita mesti ada satu yang masuk air. Ada satu kawasan kejiranan di Taman Tengku Jaafar, saya tak nak sebutlah siapa, di Sombat ada satu. Dia mengadu je, inilah pembakaran sampah buku yang mana nasi lah. Tanya lah tu kan, buat program bersama-sama. Dan sedikit sebagai pengakhirannya, nak beritahu juga bahaya memutuskan silaturahim. Ingat yang pertama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23, maka apakah kiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Maknanya cakap apa pula dia macam tu lah. Kau ni tak baik, dah aku tak nak dengar. Kau ni dah lah, okey pun. Dia walaupun dia nampak, dia tak nak tengok lah. Bunuh tu sebab dia dah dilaknat oleh Allah SWT sebenarnya. Kedua, seperti memakan bara api. Dari Abu Hurairah beliau berkata, ada seorang lelaki menemui Rasulullah dan lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, aku punya keluarga dan ketika aku berbuat baik pada mereka, mereka berbuat buruk terhadapku, mereka acuh terhadapku, padahal aku telah bermurah hati kepada mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian maka seolah-olah kamu memberi makan mereka dengan bara api, dan pertolongan Allah akan selalu sentiasa menyertaimu selama kamu begitu berusaha bersilaturahim. Hadis riwayat Muslim. Mana kita teruskan baik-baik. Biarlah orang nak baik kita macam mana pun, biar dia makan bara api itu, biar dia. Ketiga, tidak termakbulnya doa. Ya, tidaklah seorang Muslim memanyatkan doa pada Allah selama tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan berikan padanya 3 hal. Allah akan segera memakbulkan doanya. Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Para sahabat lalu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyakkan berdoa. Nabi lalu berkata, Allah nanti akan memperbanyakkan memakbulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Salah satunya, jangan putuskan silaturahim. Keempat, hukuman yang akan disegerakan di dunia.
Rasulullah SAW bersabda, tak ada satu dosa lebih berhak untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman Allah siapkan baginya di akhirat, iaitu menderhaka pada kedua ibu bapa dan memutuskan silaturahim. Itu dia. Dan begitu juga putusnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rahmat, tak ada kebaikan untuk kita. Ingat tak Abang Abiyu sebut hari tu? Saya teringat, kan, dia teringat. Saya memang selalu pesan ingat dia tu. Saya cakap dengan dia, kalau barang siapa yang 40 hari berturut-turut tak diuji oleh Allah, maka dia jauh pada rahmat Allah. Kan? Memang selalu cakap tu. Jadi dia pun pegang. Kuat semangatnya. Kita kuat semangat, tuan-tuan. Bukan senang hujan, memang apa kata borek mata memandang, kan? Borek lagi lah orang yang menanggung. Ya? Jadi macam tu juga, jauh dari syurga. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jauh dari keimanan. Tadi dah cerita. Kayu ukur keimanan adalah tengok hubungan baik kita dengan jiran. Kemudian merenggangkan hubungan dengan Allah. Kenapa? Allah tak beritahu siapa yang menghubungkan, aku akan menghubungkan dengannya. Dan barang siapa memutuskan, aku akan memutuskan dengannya. Begitu juga memakan berapi, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka begitulah bahayanya daripada tindakan kita memutuskan silaturahim. Maka manusia sebagai makhluk bermasyarakat tidak seharusnya melakukan perkara ini. Bahkan dalam Islam, setiap umat Islam yang menjalinkan tali silaturahim dengan baik akan dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itu saja. Saya faham, saya ini berceramah yang faham mesej yang ditunjukkan supaya berhenti ceramah. Saya faham. Kalau dah beralih-alih duduk tu, kejap melunjur, kejapnya tu, maknanya dah tak tahan dah tu, kan. Saya pula dah sebut polistiren tadi tak fikir, dia sebut langsung teringat, tak yo pula lapar pula, kan. InsyaAllah tuan-tuan, ada lagi masa lain, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi, ya. Cuma saya ingin ucapkan kepada semua, kuatkan semangat. Tahun 2022 ni macam-macam lagi cabaran yang datang. Jangan kita jadikan halangan itu menyebabkan kita lagi jauh pada Allah, tapi dekatkan diri kita kepada Allah, ya? Dekatkan diri kepada Allah. Ada orang tanya saya dalam 3-4 minggu lepas, Ustaz cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Dia cakap itu bukan salah rezeki, itu salah hati orang yang bercakap tu buta. Kenapa? Kena faham bahawa rezeki ni tidak semestinya sama macam mana yang kita harapkan. Tapi Allah bagi yang terbaik untuk kita, kita kena percaya. Kita dapat bangun pagi ni pun rezeki. Kita dapat dengar kuliah malam ni pun rezeki. Kita dapat faham rezeki. Ada orang berkorut muka belum beli tak faham. Kan? Jadi itu sebabnya. Jadi kita kena percaya bahawa rezeki ni ada macam-macam bentuk, ya. Sabar. Sebab setiap malam muhasabah diri, tengok apalah kekurangan aku. Oh, hari ni banyak Allah bagi rezeki kat aku. Hari ni aku dapat jumpa balik dengan kawan-kawan lama. Oh, hari ni dapat ni. Betul kata saya sampai dapat ni rezeki lah. Cakap, iyalah aku pernah datang sini lah tu. Saya turun tadi, saya tanya, saya dah pernah datang sini dah kan? 3 kali dah Ustaz. Bila saya masuk dalam, nampak backdrop ni, lagi lah saya ingat. Tak ada kerja lain, nampak backdrop. Dengan harapan Astro Oasis dapat buat rakaman senyal lah, contoh kan. InsyaAllah nanti saya betul tu hijrah rakam senyal sekali. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja. Saya ucap terima kasih banyak, ya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, moga tersemat di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak jolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Jasa baik surah Al-Iman menyomput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja cuma sedikit makluman yang saya nak maklumkan.